Alamak. Duduk tu. Okey, boleh nampak kan saya punya slide tak? Boleh tak? Bo- Okey. So hari ni kita nak buat ulang kaji. Maksudnya nak peringatkan balik lah bentuk-bentuk soalan ataupun konstruk-konstruk soalan yang akan ditanya dalam peperiksaan SPM sebenar. Okey. Soalan-soalan ni awak dah biasa, cuma mungkin awak tak tahu dia tu berada pada konstruk apa. Okey. Sebab benda ni sangat penting, sebab cara kita nak menjawab tu kalau boleh kena ikut pada dia punya flow lah. Soalan pun disusun ikut aras sebenarnya, kalau kita perhatikan lah. Okey. Tapi kalau kita main menjawab saja, kita tak tahu pun aras tu aras susah ke, aras senang ke. Tak. Jadi um, dia sebenarnya untuk soalan SPM dia terbahagi kepada tiga: aras rendah, sederhana dan tinggi, yang mana nisbah dia adalah 5, nisbah 3, nisbah 2. 5 tu apa? 5 tu aras rendah, 3 aras sederhana dan 2 lagi tu aras tinggi. Okay? So daripada kalau kertas 2 100 markah, maksudnya 20 markah tu diperuntukkan untuk soalan yang sukar ataupun yang tinggi lah, dia punya aras kesukaran dia. Okay, so aras kesukaran terbahagi kepada 6. Okay, kalau awak tengok sini pada slide saya ni, ni adalah teori pembelajaran. Okay, teori pembelajaran yang mana dia kata kalau konstruk yang paling rendah sekali adalah konstruk mengingat. Sorry. Sekejap Lari slide saya. Konstruk paling rendah adalah konstruk mengingat. Ini adalah teori pembelajaran yang kalau buat research lah, kalau buat tengok dalam internet apa semua, teori pembelajaran ni banyak diterbitkan oleh pen saya tak mau keluar pula dah. Alah, hang lah pula. Sorry, sekejap saya tutup sekejap, saya buka balik. OneNote saya hang. Ya, sorry. Okey, kalau buka internet, kalau type teori pembelajaran, dia banyak diasaskan oleh dia kata apa? Teori pembelajaran Bloom, taksonomi Bloom. Okey, yang mana Bloom ni kata ilmu mengingat adalah berada pada tahap kesukaran yang paling rendah sekali, diikuti oleh memahami. Bila mengingat ni nak kat mana kita boleh dapat ilmu mengingat ni? Kita daripada experience lah, daripada dalam kelas, daripada pembacaan kita dapat ingat. Oh, kalau dia tanya soalan tu, oh kita boleh ingat. Contoh soalan dia macam dia tanya maksud, okay? Dia tanya prinsip, dia tanya teori. Tak? Lepas kita dah mengingat, aras yang tinggi sikit daripada mengingat adalah memahami. Okey, kita faham teori tu. So kita boleh ceritakan pada orang teori tu daripada pemerhatian kita, sebab apa boleh berlaku macam ni. Kita boleh cerita sebab kita dah faham. Okey.
Atas pada memahami adalah mengaplikasi. Mengaplikasi ni kita boleh guna rumus, kita boleh aplikasi rumus, buat pengiraan, ataupun kita boleh lukis gambar raja sinar. Tak? Kalau dalam fizik lah. Okay? Atas pada aplikasi adalah menganalisis. Menganalisis ni kita daripada pemerhatian kita buat satu analisis. Daripada A, B, C, last sekali kita boleh buat hubungan. Tak? Kita tengok contohnya, kalau kita ambil gambar guna kamera, tempat gelap, gambar tu kurang terang nak contohnya. Kabur lah, okay? Tapi kita ambil kepada tempat yang bercahaya sikit, gambar tu lebih sharp, contohnya. So, daripada tu kita menganalisis dan last kali kita boleh buat kesimpulan bahawasanya kamera ni dia perlukan cahaya. Lagi banyak cahaya yang masuk, lagi terang image yang dihasilkan, contohnya. Okay. Yang seterusnya menilai. Menilai. So dia contoh dia beri soalan pada kita, situasi gini-gini. So kita boleh nilai macam situasi mana yang paling sesuai yang boleh kita pilih untuk dijadikan sebagai pilihan yang paling tepat untuk kita pilih. Okay? Jadi dalam soalan tu banyaklah pilihan jawapan. So dia suruh kita buat pilihan yang paling tepat sekali. Okey? Dan aras yang paling tingginya adalah aras mencipta. So kita dapat mencipta sesuatu daripada ilmu yang kita belajar. Contohnya kita dah belajar bab haba, kita dah belajar bab gelombang, okey? Kita boleh mencipta sesuatu. Contohnya kalau kat rumah kita ada gelas, daripada gelas tu kita boleh upgradekan sikit, kita boleh jadikan dia sebagai termos contohnya. Daripada teori-teori yang kita dah belajar dalam bab haba contoh. Okay. Okay. Ni adalah dia punya huraian dia lah. Okay. Kalau mengingat, konstruk mengingat ni kebolehan untuk mengingat dan menyatakan perkara-perkara spesifik seperti fakta, konsep, prinsip, teori, hukum yang terdapat dalam kandungan mata pelajaran fizik. Okey. Yang 5, memahami pula boleh menterjemahkan, interpretasi, ekstrapolasi. Ekstrapolasi ni apa? Kita boleh tarik dia. Lalu daripada situasi ni kita boleh tarik kepada situasi lain pula. Okay. Dan memahami konsep atau prinsip dalam bidang fizik yang melibatkan penggunaan pengetahuan tanpa situasi baru dan tidak memerlukan untuk memerihalkan tentang implikasi terhadap pengetahuan tersebut. Okay. Yang ketiga, aplikasi ni kebolehan menggunakan pengetahuan menjelaskan fenomena atau peristiwa berdasarkan situasi baru, sama ada kualitatif ataupun kuantitatif. Kuantitatif ni melibatkan nombor. Nombor tu maksudnya kita buat pengiraan lah. Okay? Kuantitatif selain daripada nombor, kita melukis, kita melakar ataupun kita apa lagi? Kita jangkakan apa yang berlaku. Tu menganalisis, mengaplikasi. Okay? Seterusnya menganalisis. Ni awak tak payah pening lah. Apa cikgu KF03 pun? Tu adalah kod dia. Kod bagi konstruk ni. Kalau sebut pada cikgu KF03, cikgu akan tahulah menganalisis. Okey. Kebolehan mengitlak dengan menggunakan pengetahuan, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir ke arah membina pengertian konsep berdasarkan hubung kait ciri sepunya dan hubungan pemboleh ubah. Dia bagi pemboleh ubah, daripada pemboleh ubah tu kita dapat buat satu kesimpulan tentang hubungan antara pemboleh ubah tu. Okey, menilai kebolehan memilih satu alternatif penyelesaian. Dia bagi banyak penyelesaian. So, kebolehan kita untuk memilih satu yang paling sesuai dengan kita nilai apa kriteria dia, apa ciri-ciri dia. Okey. Last sekali kita dapat satu pilihan yang tepat. Okey, elemen mencipta. Elemen yang tinggi sekali dalam taksonomi tu, dia kata mencipta. Kebolehan seseorang boleh mencipta ni maksudnya kalau
PBD tu, pentaksiran dalam kelas, awak boleh mencipta, awak dah mencapai tahap band yang nombor 6. Band 6. Orang yang dapat band 6 ni biasanya kebolehan dia boleh mencipta sesuatu daripada pembelajaran dia. Apa yang dia belajar. Sebab tu kalau KPM sekarang ni banyak sangat pertandingan-pertandingan inovasi. Sebab apa? Pertandingan inovasi itu menunjukkan adalah penanda aras kepada kebolehan murid berada pada band 6 dalam PBD. Okay. Kita nak uji diri kita, masuklah pertandingan inovasi. Banyak pertandingan. Siapa nak masuk berminat, kabur je ke saya. Rasa pertandingan online pun banyak pertandingan inovasi. Okay. Seterusnya, kita nak tengok sikit perbandingan antara KSSM dengan KBSM. Okay. Dulu KBSM, sekarang KSSM. Okay. Kalau tengok ni, sama je, dia ada bahagian A, KSSM pun ada bahagian A. Ada bahagian B, bahagian B, bahagian C, bahagian C. So, dia dari segi pembahagian dia tak berubah. Cuma dari segi susunan konstruk tadi dia berubah sikit. Okey. Yang paling tinggi tadi adalah mencipta, betul tak? So, dia letak dalam nombor 11. Nombor 11 ni adalah soalan mencipta. Mencipta. Okey, mencipta. Okey. So soalan nombor 11 kalau awak tengok tak ada pilihan. Bahagian C tu ada satu saja, nombor 11 saja. Satu soalan. Soalan tu adalah wajib jawab. Suka ataupun tidak, awak kena jawab juga. Kalau masa KSSM bahagian C ada dua. Ada dua pilihan. Sama ada awak boleh pilih nombor 11 ataupun nombor 12. Masa KSSM awak ni, dia ada satu sahaja. So, no choice, awak mesti jawab. Okay? Kalau KBSM dulu, dia ada, kalau bahagian B ada nombor 9, ada nombor 10. Nombor bahagian C ada 11, 12. So, bahagian B pilih satu, bahagian C pilih satu. Biasanya, B dengan C ni, dia letak susunan nombor tu, nombor 9 tingkatan 4, nombor 10 tingkatan 5, nombor 11 tingkatan 4, nombor 12 tingkatan 5. Tajuk-tajuk. So, awak boleh pilih. Awak boleh rasa malas nak jawab soalan tingkatan 5. Nak jawab tingkatan 4. So, awak boleh target soalan tingkatan 4. Tak? Tapi untuk KSSM ni, kita tak tahu. Bahagian C ni, soalan daripada tingkatan 4 ke tingkatan 5. Jadi, tak ada pilihan lain. Awak kena study tingkatan 4 dan tingkatan 5 secara serentak. Sebab kita tak tahu bahagian C tu soalan tingkatan 5 ke tingkatan 4. Okey? Bahagian B kita boleh pilih lagi. Bahagian B tu soalan menilai. Okey, menilai. Maksudnya dia bagi banyak situasi, lepas tu dia pilih. Dia suruh awak pilih berdasarkan ciri-ciri dia beri tu yang mana paling sesuai sekali. Dan nanti lepas ni kita akan tengok contoh-contoh soalan. Okey, cara-cara kita nak menjawab. Tu adalah beza antara KSSM dengan KBSM dulu. Okey. Soalan macam biasa dia ada dua bahasa, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Okey. So, next adalah petua untuk cemerlang dalam fizik. Yang pertama menguasai istilah, yang kedua menguasai prinsip, hukum, petua, aplikasi. Dapat menguasai formula-formula lagi bagus. Formula dia akan beri. Okey. Contoh formula yang diberi ni macam ni. Okey, macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Awak nampak tak? Nampak. So, formula-formula ni akan diberi dalam peperiksaan. Cumanya, kita boleh menguasai ke tak? Boleh mengaplikasi ke tak? Boleh menterjemahkan dalam bentuk soalan ke tak? Kadang kita ada formula banyak, tapi kita tak tahu nak guna. Mana nak guna ni? Tak?
So, masa ni lah kita nak uji kita punya kebolehan menguasai semua formula-formula yang ada dalam fizik. Saya faham. Awak nak ingat ATMAC lagi, formula ATMAC lagi. Tapi sebahagian daripada formula ATMAC tu berada dalam formula fizik. Nah, dia berkesinambungan. Fizik dengan Max ni dia tak ada beza sebenarnya. Tak ada beza pun fizik dengan Max ni. Yang kita boleh buktikan sesuatu fakta dalam fizik melalui penyelesaian dalam matematik. Gitu. Nampak? Yang menguasai fizik, automatik dia akan menguasai matematik. Nampak? Okay. Lagi kita boleh menguasai kemahiran melukis, kita menguasai eksperimen, okay, kita boleh huraikan prinsip kerja sesuatu, kita tengok suatu kipas contohnya tengah berpusing, kita boleh cerita macam mana kipas tu boleh berpusing. So tu kelebihan kalau kita dapat menguasai benda-benda tu. Okay, membuat penjelasan daripada satu pemerhatian. Okay, next. Tanpa membuang masa, kita tengok contoh-contoh item. Contoh item ni, apa benda item cikgu? Soalan lah. Soalan yang bakal keluar contohnya ataupun bakal ditanya. Okay. Yang soalan pertama ni soalan mengingat. Okay. Soalan mengingat sama ada kita boleh jawab menggunakan ayat. Kalau tak boleh menggunakan ayat, kita boleh lukis. Ataupun kita boleh memberikan dalam bentuk formula, tapi ada syarat-syaratnya. Kita akan tengok satu persatu. Okey. Contoh yang pertama adalah apakah maksud daya contoh. Ini adalah soalan mengingat. So kalau awak kena refer buku teks lah. Ni buku teks yang ada ni. Okey. Kalau awak tak membaca, tak fokus dalam kelas, so awak tak akan ingat lah apakah yang dimaksudkan dengan daya tu. Apa maksud daya? Siapa boleh jawab? Belajar dah kan? Bab 2 tu tajuk dia pun tajuk daya. Daya dan gerakan. Siapa boleh jawab apa maksud daya? Ada? Siapa yang berani tampil ke depan? Cepat. Daripada berapa orang ni? 43, 42 lebih kurang. Berapa? Siapa yang berani jawab? Salah tak apa. Ingat ke? Sila jawab. Daya apa yang maksud? bertindak ke atas sesuatu objek. Daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okey, baik. Percubaan yang bagus. Tapi soalan dia, apakah maksud daya? Lepas tu awak pun jawab daya juga. Apakah maksud daya? Daya ialah daya yang bertindak ke atas suatu objek. So, jawapan awak ni tidak diterima lah. Tapi kebanyakannya, bila sebut pasal daya ni, pelajar-pelajar ataupun murid-murid biasa dia ingat rumus ni je, F sama dengan MA ataupun daya sama dengan jisim darat pecutan. Jisim darat pecutan. So ni tidak diterima sebab daya yang dimaksudkan ni adalah daya paduan. Daya paduan. Sebab daya banyak, tak? Bukan daya paduan saja. Kita ada daya graviti, kita ada daya geseran, kita ada daya tujah, kita ada daya apungan, kita ada daya apa lagi? Daya apa lagi? Tak ingat. Banyak lah daya. Cuma bila spontan gini, payah nak ingat. Okay. So kalau awak sebut F sama dengan MA memang tak diterima lah daya paduan. Sebab kita ada satu maksud lain. Iaitu daya ni adalah sesuatu yang mengubah keadaan pergerakan jasad. Okay. Sama ada jasad tu tengah. Nampak dah jawapan saya bagi? Lambat lagging tau.
lag. Okey. Daya ni adalah sesuatu yang mengubah keadaan gerakan. Contohnya gerakan tengah garis lurus, tiba-tiba ada daya yang melanggar dia daripada tepi. Pam. Apa akan jadi pada objek yang tengah bergerak tu? Dia mungkin akan bertukar arah ataupun bentuk dia sekarang bentuk petok. Tiba-tiba ada orang kenakan daya, pam, melanggar dia pun dah berubah bentuk. Okey? Macam kalau awak tengok bola sepak, kalau kita sepak kenakan satu daya, pam, sepak. Walaupun awak tak nampak perubahan dia tu, tapi sebenarnya kalau kita zoom ataupun kita lambatkan perjalanan dia tu, perjalanan video contohnya, kalau kita lambat video tu lah, kita boleh tengok bola tu akan berubah bentuk sebelum dia melantum pergi. Kalau kita nampak secara fizikal, dia berubah laju, dia berubah arah, dia berubah pecutan. Tapi berubah bentuk ni, kita kena tengok secara dekat baru nampak. Lagi contoh macam plasticine. Plasticine tu saya penyek, kenakan daya. Kita akan nampak secara obvious dia punya bentuk tu berubah. Boleh So lepas ni tolong jangan jawab daya ialah hasil darab jisim dengan pecutan. Tidak diterima So hari ni saya dah sebut pada awak, hari ni berapa hari bulan? 9 hari bulan 7 2021. Kalau ada jodoh kita bersemuka dan ada ujian, kalau saya keluarkan soalan apakah maksud daya, kita tengok siapa yang jawab daya ialah jisim darab pecutan. Mesti akan ada yang jawab. Saya nak berani potong jari tu tak berani lah. Tapi setiap tahun daripada mula-mula saya posting dulu sehinggalah hari ni, setiap tahun akan ada murid yang akan jawab daya ialah jisim darab dengan pecutan. Walaupun dah berkali-kali saya beritahu, dia tu tak boleh sebab daya yang dimaksudkan tu adalah daya paduan. Tapi akan ada lah. Tapi tak apa, insyaAllah kita doa supaya batch awak ni adalah batch yang paling tinggi dia punya daya ingatan, insyaAllah. Okey. Yang kedua, apakah maksud daya memusat? Ni dalam bab kegravitian. Daya memusat. Daya memusat ni syarat utama dia adalah objek tu kena bergerak dalam keadaan membulat. Baru ada daya memusat. Kalau dia bergerak secara lurus saja, tak ada daya memusat. Macam kita ambil batu, ikat pada tali, kita pusingkan batu. Bila dia bergerak secara membulat, akan wujud daya memusat. Kalau kita faham tu, maka kita dapat jawablah soalan ni. Kalau kita boleh ingat tu. Okey, iaitu daya yang bertindak ke arah pusat bulatan. Itu adalah daya memusat. Dengan syarat objek tu melakukan gerakan membulat. Wajib ada ni melakukan gerakan membulat. Kalau dia bergerak lurus tak ada daya memusat. Okey, ketiga, apakah maksud jatuh bebas? Ni bab 2 juga, jatuh bebas. Dia jatuh bebas. Okey, jatuh bebas di sini bermaksud jatuh dengan pecutan graviti sahaja ataupun jatuh hanya dipengaruhi daya graviti sahaja. Tak ada daya lain yang mempengaruhi. Geseran kita abaikan. Bukan kita abaikan. Maksudnya masa dia jatuh tu memang tak ada daya geseran. Kat mana dia jatuh tak ada daya geseran? Tu di luar atmosfera bumi ataupun dalam keadaan vacuum. Tak ada udara. Okey. Sebab udara dalam di sekeliling kita ni, udara tu terdiri daripada molekul-molekul unsur hidrogen ke, nitrogen ke, oksigen ke, tak? Bila unsur-unsur tu berbentuk molekul, dia ada berat.
Bila ada berat, kalau suatu objek yang jatuh, dia akan berlanggar dengan molekul-molekul tu, menyebabkan akan ada daya geseran, daya seretan. So dia tak jatuh dengan pecutan graviti lah. Yang dimaksudkan dengan jatuh bebas ni, mesti dia jatuh tu dengan pecutan graviti saja, ataupun dengan daya graviti saja, tak ada daya lain. Okay. So nak jawab hak mana ni? Awak boleh pilih salah satu. Sama ada awak nak jawab jatuh dengan pecutan graviti, ataupun awak boleh pilih nak jawab dengan jatuh hanya dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Pilih salah satu. Yang mana awak prefer, mudah nak ingat lah. Okey. Yang keempat, apakah maksud muatan haba tentu? Baru saja belajar kalau 4MB1 lah. 4MB2 pun saya rasa dah belajar dah. Dalam bab haba ni, muatan haba. Apakah maksud muatan haba? Muatan haba. Okey. Iaitu haba yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk naikkan 1 darjah Celsius suhu. Okey. Haba 1 kg bahan ni. Okey, dia ada suhu sekarang. Contohnya buku teks ni contoh. Buku teks ni 1 kg lah. Sekarang ni dia berada pada suhu bilik. Kalau suhu bilik biasanya 27 darjah Celsius. Kalau saya nak tinggikan sikit jadi 28 darjah Celsius, berapa haba yang diperlukan? Tu maksudnya muatan haba. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan 1 darjah Celsius suhu. Boleh gitu. Okey. Apakah maksud frekuensi? Baru juga kita belajar ni. Apa maksud frekuensi? Siapa nak jawab? 4MB1. 4MB1 siapa ada? Sekejap saya tengok. Okey. Mak. Mak. Apa maksud frekuensi ya, Mak? Mak. Bilangan ayunan lengkap yang dilakukan oleh suatu zarah atau bilangan gelombang yang dihasilkan oleh suatu sumber gelombang dalam satu saat. Mak. Cukup lengkap jawapan awak, Mak. Tu memang bagus lah. Kalau jawab gitu dalam periksa, memang grade A lah. Boleh bagi. Tapi hak paling asas dia sekali adalah kita nak yang kita kena faham apa maksud frekuensi. Tu. Bilangan ayunan lengkap dalam masa 1 saat. Mak jawab tu memang complete. Tapi yang kita nak tu adalah bilangan ayunan. Maksudnya berapa kali dia berayun dalam masa 1 saat tu. Tu maksud frekuensi. Jangan kita sebut 500 Hz. Kita tak tahu apa benda 500 Hz tu. Yang maksudnya 500 kali ayunan dia dalam masa 1 saat. Itu maksud frekuensi. Okey, next. Lagi contoh, apakah maksud dengan panjang gelombang? Maksud panjang gelombang. Atau soalan ni kita tahu tak panjang gelombang, mestilah ada gelombang. Kita boleh lukis jawapan dia. Lukis gelombang. Okey. Gelombang kan biasanya berbentuk sinusoidal tak? Sinusoidal. So panjang gelombang kalau kita tak boleh tulis lah, kita tak tahu nak tulis, kita boleh lukis. Macam mana? Kita lukis gelombang dan kita nyatakan daripada mana ke mana panjang gelombang dikira. Okey. Awak pun ambil lah pembaris, pensel dalam pensel, walaupun ruangan jawapan dia dalam bentuk titik-titik. Macam mana nak lukis cikgu? Pandai-pandai awak lah cari ruang untuk menjawab. Tapi jawapan dalam bentuk gambar rajah diterima untuk soalan mengingat. Kalau awak nak menulis dari segi ayat boleh, nak melukis pun boleh. Okey. So daripada mana panjang gelombang? Panjang gelombang adalah jarak antara satu puncak gelombang ke puncak gelombang yang bersebelahan. So lukis macam ni. Okey, dan awak dengan syarat kena label lah. Okey. Jarak tu adalah
Tulis panjang gelombang. Panjang gelombang. Okey, so awak jawab macam ni, dah diterima dalam peperiksaan SPM. Okey, boleh. Ataupun awak tulis. Okey, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak gelombang. Keyword paling penting sekali adalah bersebelahan. Okey, kebanyakannya calon biasa dia jawab tak habis. Dia jawab jarak antara dua puncak gelombang. Dia kata betul lah tu. Tapi tak lengkap lagi. Gelombang tu mesti bersebelahan. Kalau awak jawab jarak antara dua puncak gelombang, mungkin daripada puncak ni ke ni bukan puncak. Daripada puncak ni ke puncak sini pun dua puncak juga. Tak? So perkataan yang paling pentingnya adalah bersebelahan. Boleh? Boleh Boleh. Okey ni? Boleh. Alhamdulillah. Okey, next. Memahami. Konstruk memahami. Kita faham. So, dia akan beri situasi contoh dalam periksa ni macam ni. Contoh dia beri Raja 1 menunjukkan fenomena bayu laut. Bayu laut tu macam mana? Kita hidup tepi pantai. Pada waktu siang hari, kita akan rasa angin tu daripada tengah laut bergerak ke darat. Kita rasa sejuk je duduk tepi pantai, berangin kuat. So, soalan ni terangkan bagaimana fenomena tu berlaku. Dia suruh awak terangkan macam mana fenomena tu berlaku. Jangan kita rasa, berangin, ni adalah fenomena biasa. Tanpa kita buat research. Sebab apa boleh ada angin duduk tepi pantai. Kalau kita boleh huraikan benda ni, maksudnya kita dah faham sesuatu konsep yang kita belajar. Okey? Terangkan bagaimana fenomena bayu laut berlaku pada waktu siang hari. Okey? Yang pertama, kita kena cerita step by step. Okey, pada waktu siang hari, darat lebih cepat panas daripada air laut. Macam kalau katakanlah awak ada kolam renang di rumah awak. Okey. Kalau waktu siang hari panas terik. Okey. Di tepi kolam tu ada tile, betul tak? Biasanya gini. Ni kolam. Ni kolam awak ni. Sini ni biasanya dia buat daripada mozaik. Okey, sini ada air awak lah. Okey, ni dah kolam renang ni. So bila awak berdiri atas mozaik ni, awak akan rasa kaki awak tu terasa panas, betul tak? So sini kita boleh ibaratkan mozaik tu sebagai daratan. Dan bila awak celup kaki dalam air itu tak panas pun, tak? Itu menunjukkan waktu siang hari daratan lebih cepat panas daripada tengah laut, daripada air laut. Sebab apa dia cepat panas? Itu poin yang kedua. C daratan kurang daripada C air laut. Apa C tu? C tu adalah muatan haba tentu. Muatan haba tentu daratan kurang daripada, kurang tu maksudnya lebih kecil lah. Okay, lebih kecil daripada muatan haba tentu air laut. Kita beri haba yang sama. Tapi air lambat panas. Darat lebih cepat panas. Itu maksud dia. So soalan ni, kalau dia 4 markah, mesti awak kena sekurang-kurangnya 4 poin awak kena beri. So sini dah dapat 2 markah dah. So cerita daratan lebih cepat panas tu 1 markah. Sebab muatan haba dia kurang, markah yang kedua. Dan bila muatan haba kurang, bila dia panas, apa akan jadi? Dia turut memanaskan udara yang berada di sekeliling dia. Okey? Okey, daratan ni dia cepat panas. Bila dia panas, udara berada di daratan juga akan panas. Macam awak duduk tepi kuali ya.
duduk tepi kuali. Kuali tu panas. Kalau awak sentuh dengan kuali tu pula, dengan awak sekali akan panas. Contohnya gitu. Okey. Bila udara panas ni, dia kurang tumpat. Tak. So, tu markah ketiga. Dan markah yang keempat dia adalah kalau udara panas ni, bila dia kurang tumpat, dia akan segera rise up ataupun naik ke atas. Tak? Bila dia naik ke atas, maka dia akan tinggal ruangan kosong dekat bawah ni. Apa akan jadi? Udara sejuk daripada tengah laut pun akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan tu. Okey? Disebabkan proses perolakan. Kita dah belajar masa sekolah rendah ada perolakan udara. Okey, kalau udara panas naik, udara sejuk turun. Okey, berlaku macam kitaran lah. Kitaran. Okey, perolakan. Okay. Sini awak akan dapat berapa ni? 1, 2. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 markah tapi maksimum dia pilih 4 markah sahaja. So kita kena kesimpulan dia kita kena cerita daripada satu-satu. Penceritaan kita tu mestilah kena dengan sokongan daripada teori-teori. Sebab apa contoh yang pertama, sebab apa kita kata cepat panas? Sebab muatan haba dia rendah. Okay, nampak? Disokong oleh kuantiti physics. Kalau soalan tu kita boleh masukkan sekali dengan formula, masukkan formula. Silap formula tu pun ada markah juga. Okay, next. Soalan nombor 2. Okey, rajah 2 menunjukkan gelombang ultrasonik yang digunakan untuk mengesan keadaan fetus dalam rahim seorang wanita yang mengandung. Ni. Okey. Macam sekarang ni tak bukan kita boleh tengok bayi saja. Okey. Katakanlah awak ada bila kecing tu rasa sakit. Bila kecing rasa sakit tu kemungkinan awak ada batu karang tak? Jadi kalau doktor nak tengok batu karang ni, biasa dia boleh guna juga ni transducer ultrasonic ni. Dia boleh scan. Nampak stokor. Okay. Jadi soalan dia tanya, terangkan bagaimana gelombang ultrasonik boleh digunakan untuk mengesan keadaan fetus dalam rahim seorang wanita yang mengandung. Okay. Dah disahkan mengandung daripada ujian air kencing. Tak puas hati lagi, kita nak tengok bayi tu membesar dengan baik ke tak. So kita pergi klinik, dia pun scan guna satu alat tu. Dia letak gel atas tu. Apa tujuan gel tu? Untuk memudahkan pergerakan. Kalau dia tak letak gel, mungkin dia bila gerak tu akan bergeser, awak rasa sakit di bahagian perut contohnya tak. Okay, jadi bila ada gel tu memudahkan pergerakan dia. So dia letak gel, dia pun gerak. So dia di screen akan dipaparkan image. Sama ada bayi itu normal ke, tak normal ke, songsang ke, semua kita boleh tengok. Ataupun kita boleh tengok dari segi dia punya kecacatan, kita boleh detect daripada awal. Okay? Sebab mula-mula sekali doktor ni bila dia scan dalam 4 bulan, contohnya mengandung 4 bulan tak, dia scan, dia akan tengok bahagian muka dulu. Muka tu lengkap ke tak? Ada hidung molek, mulut molek. Kalau katakanlah mulut dia tu ada sedikit kecacatan, akan nampak terus. Okey. Jadi soalan ni dia suruh awak terangkan bagaimana dia boleh image boleh terhasil dan sebab juga mengapa gelombang ultrasonik lebih selamat. Sebab apa dia tak guna sinar X? Kan biasa hospital kan nak scan tulang patuh ke apa, dia gunakan sinar X tak. Sebab apa nak tengok bayi tak sesuai guna sinar X, guna sinar ultrasonik lebih sesuai dia. So 4 markah. So sekurang-kurangnya awak akan ada 4 poin. Okey. Jadi yang pertama kita kena cerita dulu macam mana bila scan tu transducer memancarkan gelombang ultrasonik. Ultrasonik
ini adalah gelombang bunyi. Kalau sebut pasal sonic ke sound ke, tu bunyi lah. Ultrasonic ada, supersonic ada. So banyak gelombang gelombang ultrasonic. So dia memancarkan dulu. Tak? Kita letak tu dia pancar. Selepas dia pancar, dia akan bergerak. Bila dia kena pada objek, dia akan pantul. Okay? Dia akan memantulkan gelombang tu balik. Okay? So keywords dia adalah yang pertama pancar, yang kedua pantul. Yang ketiga, receiver pada transducer akan menerima. So keyword yang ketiga adalah terima. Terima semula. Pergi, pantul, terima balik. So 3 markah situ. So tak semestinya awak guna ayat ni. Awak guna sebarang ayat yang boleh memberi fahaman kepada 3 benda ni, awak akan dapat 3 markah. Nampak? So dia selepas dia terima, maka image terbentuk pada skrin. Image tu daripada mana? Daripada isyarat yang dia terima, dia analisis oleh komputer dan dia akan menghasilkan image pada skrin. So 4 markah di sini. 1, 2, 3, 4 markah dah. Complete dah. Walaupun ada satu soalan lagi awak tak jawab ni. Berikan sebab mengapa sinar X tidak sesuai. Okay. So kalau awak beri lagi mengapa sinar X tidak sesuai, sebab sinar X menembusi tisu badan, awak akan dapat markah ke-5. Boleh backup lah. Mana-mana antara salah satu daripada 4 markah ni awak kehilangan. Contohnya awak tak sebut perkataan pantul. Tak ada pun. Tertinggal. Bukan awak tak tahu. Awak tahu cuma tertinggal katakan. So akan di-cover oleh markah yang ke-5 tu. Bila awak sebut sinar X menembusi menembusi tisu badan. Bila dia tembusi tisu badan, sinar X ni akan merosakkan sel. So 6 markah sini awak boleh kutip, yang mana boleh backup markah-markah yang sekiranya ada yang kita tinggal. Nampak? So soalan macam ni, tulis je apa yang awak tahu. Selagi tidak kontradik. Tidak kontradik. Kontradik tu maksudnya tadi awak kata ultrasonic. Lepas tu awak confuse, awak tulis sinar X pula. Tu kontradik tu dia panggil. Tapi jangan berlaku lah gitu. Tulis apa yang kita tahu. Okay. Contoh ketiga, soalan menunjukkan urutan gambar peserta lompat jauh mendarat dengan cara tertentu untuk mengelakkan kecederaan serius. Kalau lompat jauh ni biasanya bila dia melompat tu, mula-mula bila dia berada di udara, dia meluruskan kaki, tapi setelah dia mendarat, dia membengkokkan kaki. Apa tujuan dia? Untuk melambatkan masa perlanggaran. Ini kita kena kaitkan dengan daya impuls. Ingat lagi tak? Bab 2. Ingat lagi tak daya impuls? Cepat respon. Ingat. Ingat daya impuls tu rumus dia F sama dengan mv tolak mu bahagi dengan T. So T masa dengan daya berkadar secara songsang. Sini tak? Jadi kalau masa bertambah, daya berkurang. Sebab tu dia membengkokkan kaki. Sebab untuk menambahkan masa pelanggaran. Mengurangkan daya. Bila dia mengurangkan daya, dia boleh kurangkan kecederaan. So dalam kepala awak mesti ada benda-benda tu supaya kita lebih memahaminya, untuk kita terangkan pada orang lain. Kita anggap pemeriksa ni tak tahu apa ke benda pun pasal ni. Kita nak cerita pada dia. Okay. So, poin yang pertama. Kita kena sebutlah semasa membuat lompatan, kaki diluruskan. Apa tujuan dia untuk meluruskan kaki tu? Untuk mendapatkan jarak yang paling jauh.
Okey. Lalu dia lompat, gitu. Tak jadi lompat jauh lah. Dia mesti lompat kaki dia lurus supaya dia boleh pergi dengan lebih jauh. Okey. Setelah hujung kaki dia menyentuh darat. Okey. Bila dia mula menyentuh darat, hujung kaki dia tu menyentuh darat, masa itulah masa pelanggaran di apa? Dia panggil direkodkan. Dikira. Okey. Bila dia sentuh saja darat tu, masa tu masa pelanggaran dikira. Dalam masa yang sama, dia mula membengkokkan kaki. Kaki mula dibengkokkan. Okey. Menyebabkan masa pelanggaran bertambah. Okey. Bila kaki tu dibengkokkan, masa dia pun bertambah. Okey. Lepas tu dapat markah ketiga, markah keempatnya, bila awak tulis balik rumus F sama dengan MV tolak MU per dengan T. Dapat satu markah. Awak tulis rumus saja dapat satu markah. Okey. Kalau tak tulis rumus pun tak apa, awak tu boleh tulis daya berkadar songsang dengan masa pelanggaran. Pun boleh juga. Itu dapat markah keempat. Dan ada lagi satu markah, iaitu daya impuls dapat dikurangkan, maka kecederaan dapat diatasi. Itu contoh dia. Antara contoh-contoh soalan lah. Awak kena jawab. Iaitu soalan memahami. Next, soalan mengaplikasi. Soalan mengaplikasi ni soalan pengiraan. Okey. Contoh kita tengok soalan 1. Dia kata sebuah roket dalam darjah 1 sedang bergerak pada ketinggian malar 3,000 kaki. Okey. Dia bergerak dengan malar tu maksudnya berlaku keseimbangan daya lah. Berlaku keseimbangan daya tu dia mematuhi hukum Newton yang ketiga dah. Ingat hukum Newton yang ketiga. Kita ada 3 hukum Newton. Newton 1, Newton 2, Newton 3. Okey. So soalan ni biasanya soalan bahagian B kena jawab pada kertas kajang. Tak? Bila jawab pada kertas kajang, biasanya akan adalah ayat salin darjah 1, tanda dan namakan 2 daya yang bertindak pada roket tu. Okey, kita tengok gas exhaust keluar. Okey. So daya apa yang bertindak? Daya apa? Kalau gas exhaust keluar. Daya daripada pembakaran. Pembakaran gas. Daya pembakaran gas keluar. Okey. Kalau hukum Newton ketiga kata bila ada suatu daya yang bertindak, akan ada daya reaction dia, daya tindak balas yang bertentangan dengan arah. Okey, jadi daya ke depan dia pula adalah daya tindak balas. So, tu 2 daya yang bertindak. Okey. Daya pembakaran gas dengan daya tindak balas. So, dia akan nilai dia adalah sama. Okey. Yang kedua, so kita dah jawab soalan yang 1. So, soalan kedua, dia tanya hitungkan momentum yang bertindak ke belakang. Momentum ni P sama dengan M darab dengan V. Jisim darab dengan hal laju. So daripada maklumat dia beri, dia kata jisim dia 100 kg dengan hal laju 200. So masukkan dalam rumus 100 darab dengan 200. Maka awak dah akan dapat 20,000. 20,000 apa? kg ms negatif 1. Lepas ada yang tanya, boleh tak beri unit? Okey, dalam fizik unit adalah benda yang paling penting sekali. So, suka ataupun tidak, awak kena tulis unit. Macam awak pergi kedai, macam awak pergi mana? Pejabat-pejabat kerajaan, contohnya pergi ke bank. Bank tu beri borang pada awak pun isi borang. Dia tanya nama, awak pun tulis Ahmad.
Agak-agak kalau awak nak buat pinjaman, bank tu beri tak. Kalau awak tulis Ahmad saja, tak beri pun bin Hasan. Agak-agak dia beri tak. Awak tulis Ahmad je. Memang tak lah. So kena tulis lah nama penuh dia. Ahmad bin Hasan. Contoh. Nah, sama juga dengan soalan ni. Hitungkan momentum. So awak beri 20,000. Berikanlah unit dia, bin dia, kg ms negatif 1. Okay. 20,000 tu mungkin 20,000 joule. Kalau tak beri unit dah. Hitungkan momentum yang bertindak ke hadapan. Okay. Hukum Newton ketiga kata daya yang terhasil akan menghasilkan daya tindak balas yang sama. So itu menunjukkan momentum pun sama juga. Momentum ke depan sama dengan momentum ke belakang, ataupun momentum ke kiri sama dengan momentum ke kanan. So momentum ke belakang kita dah kira 20,000, jadi momentum ke depan pun sama, tak payah kira 20,000 juga, kg ms negatif 1. So ni jawapan dia. Nampak? Nak dapatkan 5 markah cukup senang. 5 markah kalau pengiraan setiap soalan lah. Setiap soalan kalau bahagian B tu. Okey? Buat Okey, sebuah pemancar disambungkan pada bot untuk menghasilkan gelombang ultrasonik berfrekuensi 40 kHz dan merambat dalam air dengan laju 1400. Okey. Kita ada sebuah bot. Bot tu mengeluarkan gelombang. Okey. Ni dasar laut Dasar laut. Lepas dia kena dasar laut, dia akan berpatah balik lah. Dipantulkan. So dalam masa yang sama, nelayan tu dia akan tahu berapa kedalaman laut yang dia berada sekarang. Ni adalah teknologi yang ada pada semua nelayan. Okey. Dia nak pergi ke laut bukannya dia pergi gitu lah. Dia kena tahu ke mana kedudukan GPS dia berada, berapa kedalaman dia. So dia ada satu alat dalam bot tu adalah sonar, dia panggil sonar. SONAR. Sonar tu singkatan bagi Sound Navigation Range. Sound Navigation Range. Okay. So dia melepaskan, dia menggunakan satu alat nama dia sonar yang menggunakan gelombang ultrasonik yang boleh mengesan kedalaman. Okay. So soalan yang pertama, hitungkan panjang gelombang ultrasonik. Panjang gelombang. Kalau gelombang rumus dia tak ada benda lain dah. V sama dengan F lambda. Okay. V sama dengan F lambda. V tu berapa? Dia beri dah ni 1400. 1400 sama dengan F 40 kilo. Biasa student akan kehilangan markah sini ya. Kilo tu dia tak ingat. Kilo tu apa? Kilo tu 1000. Awak tanya, awak beli iPhone berapa K? Awak tanya tak? Awak pun jawab 5K iPhone saya. K tu apa? K tu adalah 1000. Tak? Gitu. So Hello. Dengar tak? Dengar. Okay, dengar tak? Tak dengar. Tiba-tiba mute. Saya cabut tu tak? Okay. So jangan tinggal K tu. Kena perhatikan betul-betul. Kadang-kadang dia letak M mega tau. Letak M. Kadang-kadang dia letak G giga. Jadi semua tu ada dalam kalkulator sebenarnya kalau tak tu. So perhatikan molek F dekat F ni adalah 40K darab dengan lambda. So lambda yang kita nak adalah 1400 bahagi dengan 40 shift
6. Shift 6 40K bersamaan dengan 0.035. Lambda adalah panjang dalam unit meter. Tu jawapan dia. Lambda adalah 0.035. Kalau dalam Excel katakanlah awak jawab ni V sama dengan F lambda pun 1400 sama dengan 40 darab lambda. Okey, lambda sama dengan 1400 bagi 40. 1400 bagi 40. Jawapan dia 35 meter. Kan jauh beza dia antara 0.035 dengan 35 meter. Jauh tu beza tu. So tak dapat markah, rugi lah. Benda kita tahu tapi kita mistake. Careless mistake. Okay. Rugi lah. So kena perhati molek prefix dia beri ataupun simbol dia beri apa, simbol giga ke, mega ke, senti ke, desi ke. Kan kita dah belajar dah kan? Tak? Jadi kena betul-betul perhatikan kalau soalan pengiraan ni. Okay. Next, denyut ultrasonik dikesan oleh penerima gelombang yang diletakkan di bawah bot selepas 0.03 saat. Hitungkan kedalaman laut. Okay. Dia beri 0.03 saat masa dia. Dia pergi dan berpatah balik. So rumus yang kita guna adalah V sama dengan 2D bahagi dengan T. Kenapa 2D? Sebab dia pergi dan balik. Dua hala lah dia pergi. Okay. Jadi V dia 1400 tadi. Okay. 2 darab dengan D jarak dia kedalaman. Dibahagi dengan T 0.03. Maka D sama dengan 1400 darab dengan 0.03 per dengan 2. So apa jawapan dia? 1400 darab dengan 0.03 bahagi 2. So sebenarnya kedalaman dia adalah 21 meter sahaja. Kedalaman 1 meter tak? 21 meter tu pun sebenarnya dalam tu. Dan kalau katakanlah bilik saya ni daripada lantai hingga ke atas ceiling tu dah 10 meter. 21 lagi lah. No. Kalau awak boleh berenang tak apa. Kalau boleh berenang mati gitu ya. No. Okay, next. Raja 3 menunjukkan sebuah objek berjisim M berada pada ketinggian H dari permukaan bumi. Ketinggian H adalah 2 kali ganda jejari bumi R. So ketinggian ni 2 kali jejari bumi. So sini R, sini R, sini R. So jarak dia daripada pusat bumi adalah 3R. Tak? Okey, jika objek tu dalam Rajah 3 ni jatuh bebas, berapakah pecutan graviti G yang dialami oleh ketinggian? So kita kena pandai menggunakan rumus. Okey, rumus kita tengok daripada awal ni. Allah, tegak terus. Rumus mana okey ni. Daya tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan graviti apa benda? Daya graviti kita cari. G. Ni. Daya graviti. Tapi ada dah dia pemudahkan dah. G sama dengan ni. Nampak? G sama dengan GM, G besar, M besar per dengan R kuasa 2. M besar tu maksudnya jisim bumi. So dalam ni dia beri je. So guna je. G sama dengan mana tak ni? Sudah. Hilang dah. G sama dengan G besar, M besar per dengan R kuasa 2. R kuasa 2 tu bermaksud daripada objek ke pusat graviti bumi, pusat bumi. Okey, maksudnya R tu adalah 3R besar. So ganti balik. Sama dengan G M per dengan 3
R besar kuasa 2. Gitu. Boleh? So kita buat pergantian je lah. G ni dia beri dah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab dengan M jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 bahagi dengan kurungan. Ni kurungan kena pastikan sebab apa? Sebab awak nak guna kalkulator ni. Okey. 3 darab dengan 64.00.00 kuasa 2 pula. Okey, cuba awak tekan kalkulator. Ada kalkulator tak awak sekarang ni? Cuba tekan kalkulator. Berapa jawapan awak? Sama tak dengan jawapan saya? Saya benda lain saya tak pusing. Saya pusing awak penggunaan kalkulator awak tu. Kadang confident. Saya tekan betul dah cikgu. Apa awak lain pada saya? Mungkin awak tertinggal. Kurungan lah, apalah lah. Cuba kita tekan sekali. Apa ni? Okey. So berapa jawapan awak? Senyap je, tidur ke? Kau dapat apa? Saya tak. Orang tanya dia tanya orang pula. Awak dulu jawab. Saya dapat dah. Awak dapat apa? Nak panggil tak? Berapa? Jawab. 1.08018. 1.08018. Ada tak jawapan selain jawapan ni? Siapa boleh gambar? Mana Patihi dah sekali. Patihi ada tak? Ahmad Patihi Akil. Tu dia. Patihi mana Patihi? Duduk senyap gitu lah. Tak ada lah ni. Dia tinggal ni. Lepas tu dia lari. Patihi. Memang tak ada. Lagi saya nak panggil Zalika. Zalika ada? Warna Zalika? Tak ada juga. Tengok. Ada Ada berapa jawapan awak? kalkulator. Tak ada kalkulator? Astaghfirullahaladzim. Kelah apa tu? Kelah fizik, matematik, kimia, kena ada kalkulator. So hari saya nak panggil. Siapa Oi. Dayana Sofia. Dayana, mana Dayana? Buka mic Dayana. Dayana. Dayana ni kalau kita tengok Wonder Woman nama Dayana. Cepat. Dayana ada ke tak? Pakat tak ada belaka ni. Ada. Dia berapa jawapan awak? Cepat. Berapa jawapan awak? Mesti akan ada orang yang 108.018. awak dapat 108.018. Masih nombor telefon. Okey, ni jawapan pertama dan jawapan kedua. Ya. Kita agak-agak mana paling tepat Sini kita boleh cek. Okey, kalau kita duduk di permukaan bumi ni, kita punya pecutan graviti G sama dengan 9.81. MS -2. Nah,
Semakin kita naik ke atas, pecutan graviti tu akan menjadi semakin kurang. Semakin kurang, semakin kurang. Kalau ikut Dayana kira ni, 108. Maksudnya, semakin dia tinggi, semakin tinggi pecutan graviti. So, terang-terang salah Dayana. Jawapan awak salah. So, yang mana betul? Jawapan dia adalah 1.08018. Unit dia adalah ms negatif 2. Itu adalah unit bagi pecutan. Nama lagi pecutan graviti. So, jawapan dia 1.08. Maksudnya pengguna, ya, Biasa kena berapa tu 40 hang? biasa ambil 2 saja. So, jawapan sini ni 1.08 je lah. ms negatif 2. Tapi kalau nak beri banyak titik perpuluhan pun tak ada masalah sebenarnya. Tak ada. Tak ada orang malu pun. Okey, ni awak tak belajar lagi. Okey, konstruk yang seterusnya adalah konstruk menganalisis. Konstruk menganalisis ni sebenarnya dalam fizik adalah soalan yang membantu awak untuk lulus. Untuk lulus. Paling mudah sekali nak dapat markah untuk lulus. Sebab kita perhati pada rajah saja. Okey, dengan syarat awak tidak buta, tidak boleh menulis. So soalan macam ni awak confirm akan dapat jawab. Sekiranya awak menjawab. Ada juga kadang dia dah set, aku malah jawab hari ni. Jadi soalan mudah secara mana pun tak jawab juga. Okey, rajah 1.1 dan 1.2 menunjukkan 2 pita detik yang berlainan panjang dihasilkan oleh 2 gerakan troli. Okey, 2 troli. Dia ada buat beza lain lah. Mungkin landasan tu satu condong, satu kurang condong. Lepas tu dia lepas bersama-sama. Dilepas bersama-sama, dia pun ambil berapa detik ni? Ada 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Detik itu apa? Detik itu adalah masa. Masa antara 2 titik. Daripada titik depan ke titik nombor 2 ni, berapa masa dia? So, detik itu kita kira 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Dan soalan 1.2 juga, rajah 1.2 juga ni 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Sama bilangan detik dia. So soalan sini berdasarkan rajah 1.1 dan 1.2 bandingkan. Kalau kena banding ni, dia sebutlah siapa lebih besar, siapa lebih kecil ataupun sama. Apa yang sama dengan apa. So jawablah bilangan detik rajah 1.1 sama dengan 1.2. Paling mudah nak dapat markah. Sebab kita kena tengok pada rajah saja. Okey, yang kedua, panjang pita detik. Dah nampak terang-terang dah tau. Panjang pita detik. Mestilah panjang pita detik 1.2 lebih daripada 1.1. So di sini kita boleh guna simbol matematik. Simbol matematik tu apa? Lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan. Ni adalah semua ni simbol matematik. Okey, simbol matematik. Dah. Kalau ada panah gini boleh tak? Ni adalah bukan simbol. Itu cara kita nak tulis nota. Tulis nota boleh lah. Kalau kita nak buat bertambah, kita wakilkan ayat pada panah ke atas bertambah. Tapi dalam Excel tak boleh terima ni. Dia sebab dia bukan simbol matematik. Tak ada pun dalam istilah matematik. Panah ke atas ni adalah lebih besar. Tak ada. Tapi ada juga yang menjawab. Okey. Seterusnya, laju. Okey, kalau seseorang tu boleh pergi dengan jarak yang jauh dalam masa yang sama, maksudnya dia lebih laju lah. Okey. So, laju purata adalah 1.2. Rajah 1.2 lebih daripada 1.1. Itu cara menjawabnya. Okey, daripada bentuk, maka dia suruh buat hubungan. Nyatakan hubungan antara panjang pita detik dengan laju. So, panjang bertambah, laju bertambah.
Okey. Panjang ni dia mewakilkan kepada laju. So kalau kita tengok nak cari hak mana lebih laju, mestilah panjang pita betul tu lebih panjang kan. Jarak dia lagi lebih jauh. Okey, tu soalan bahagian A. Bahagian B, dia bagi gini. Rajah 31 menunjukkan dua ceret elektrik yang serupa P dan Q diisi dengan kuantiti air yang berbeza. Boleh nampak ni kuantiti air. Awak tengok zoom molek. Sini air separuh je. Ni air penuh. Okey. Dia pun panas. Dia panas dalam masa 5 minit. Dia panas dengan ceret yang sama. Maksudnya power dia tu begitu sama. Okey. Sama. Diperhatikan P gelegok. Q tak gelegok lagi. Tu menunjukkan jisim mempengaruhi peningkatan suhu. Maksudnya kalau kita panas air sikit dia cepat masuk. Panas air banyak dia masuk tapi lambat. Kita kena beri lebih haba lagi baru dia panas. Okey, jadi soalan di sini dia nak apa? Apakah maksud haba? Okey. Soalan bahagian B awak kena tulis pada kertas kajang. Maka bila ditanya apakah maksud haba tu, awak kena tulis soalan 3, lepas tu bagi A, kod nombor dia, kod soalan dia. Soalan 3A. Apakah maksud haba? Baru jawab. Haba ialah satu bentuk tenaga. Haba tu adalah tenaga. Satu bentuk tenaga. Tenaga banyak. Tenaga kubangan graviti, tenaga kinetik. Dan haba ni adalah salah satu daripada bentuk tenaga. Okey. Dengan menggunakan rajah 3.1 dan 3.2, bandingkan jisim. Tu nampak. Sebab sini 3 markah So 3 benda awak kena buat. Bandingkan jisim. Lepas tu haba yang dibekalkan dan kenaikan suhu. So jawapan sini jisim terang-terang P kurang daripada Q. P jadi air sikit tu maksudnya jisim dia pun sikit. P kurang daripada Q. Lepas tu haba yang dibekalkan sama. Sebab apa? Dia menggunakan ceret elektrik yang sama. Masa pun diberi sama. Maka haba dibekalkan sama. Tapi kenaikan suhu dia berbeza. Mana lebih kenaikan suhu? Lebih dia pada ceret P. Ceret P tu dah mendidih. Ceret Q tak mendidih lagi. Nampak? So walaupun soalan ni soalan esei, berilah dalam bentuk poin-poin gini pun dikira dah. Pertama, markah kedua, markah ketiga, markah keempat. Dan markah yang kelima, nyatakan hubungan antara jisim dan kenaikan suhu. So, jisim berkurang, kenaikan suhu bertambah. Maksudnya air itu sikit, kenaikan suhu dia lebih tinggi. Macam gini awak makan sup panas. Sup panas. Lepas tu awak guna sudu Lepas tu awak cedok sup tu. Taklah sudu, awak pun tiup sudu. Sebab apa awak tiup sudu? Awak tak tiup sup dalam mangkuk. Siapa nak jawab ni? Awak tiup sudu. Awak tak tiup pun sup dalam mangkuk. Sebab kalau ikut kita nak hirup sup tu dalam mangkuk. Tapi kita tiup dalam sudu tu sebab apa? Sebab muatan haba dalam sudu tu kecil. Sebab jisim dia sikit, maka perubahan suhu dia lebih cepat. Kalau kita tiup dalam mangkuk tu boleh tiup tapi kena ambil masa yang lama lah. Sebab kuantiti dia banyak. Sebab kita bergantung pada rumus Q sama dengan MC delta theta. Okey. Jadi sini haba sama, C sama, yang berubah adalah jisim dengan perubahan suhu. Q per M sama dengan C delta theta.
So kita abaikan Q dengan C ni. Kalau kita tengok sini, M berkadar songsang dengan delta theta. Okay. Kalau M tu kecil, delta theta dia besar. So kita boleh buktikan dengan secara rumus pun boleh. So dapatlah markah yang kelima. Markah keenam, nyatakan kuantiti fizik yang dimalarkan. Yang dimalarkan, tadi kita abai tadi, Q dengan M. So pilih salah satu. Jumlah haba ataupun muatan haba tentu yang dimalarkan. Right. Dapatlah markah 2, 3, 4, 5, 6 markah bahagian B. Bahagian B ada 20. Okey. Untuk jawab ni dah dapat 6 markah dah. Dah dapat 6 markah dah. Okey, next. Konstruk menilai. Okey, ni contoh adalah soalan menilai. Dia beri termometer banyak, 4 termometer, dia nak suruh kita pilih yang paling sesuai sekali dengan ilmu yang kita ada. Gitu. Nampak. Okey, next. Soalan dia kata berdasarkan jadual 1, pilih julat termometer yang sesuai untuk mengukur suhu badan pesakit. Sekarang ni dia nak menentukan suhu badan seorang pesakit. Pesakit itu manusia. Nah, manusia suhu badan normal dia adalah 37 darjah Celsius. Tak? Kalau suhu dia jadi 33 darjah Celsius, ni dah tidak normal dah ni. Tidak normal. Kena pergi check apa lagi ni. Kalau katakan suhu dia jadi 40 darjah Celsius, ni pun tidak normal dah ni. Bahaya dah ni. Mungkin boleh berlaku kematian kalau berbeza sangat. Daripada 37 naik 40. Panas, terlalu panas. Ataupun 37 kurang turun jadi 33. Jadi untuk soalan ni, julat suhu takkanlah kita nak guna 0 hingga 100. No, julat dia tu terlalu besar. Okey. Jadi kita ambil lah julat antara 30 hingga 45. Pilih julat termometer yang sesuai. Julat dia adalah 30 hingga 45. Sebab apa 30 hingga 45? Sebab sekarang ni kita nak ukur seorang badan seorang pesakit. Sebab tu adalah berada dalam radius julat suhu manusia. Julat suhu badan manusia 30 hingga 45. Right. Okey, lagi satu awak boleh jawab juga. Dia lebih tepat, bacaan dia lebih sensitif dia. Lebih sensitif. Okey. 30. Katakanlah awak ada termometer itu. Bermula dengan 30, sini 45. Ada satu lagi di sini 0, lepas tu 100. Jadi senggatan dia ni 30 hingga 45 tu lebih sensitif, lebih tepat. Dia boleh membawa bacaan yang lebih tepat. Okey, pilih diameter tube kapilari yang sesuai. Kita pilih kecil lah. Kecil dalam dia tube dia. Sebab kalau ada perubahan, terus dia akan nampak kenaikan dia. So, dia lebih sensitif dengan kenaikan suhu yang lebih kecil. Terus nampak perubahan. Perubahan terus jelas. Lepas tu pilih kejituan termometer. Dia boleh baca sehingga berapa? 0.01. Sebab apa? Sebab dia lebih sensitif ataupun dia lebih tepat. Bacaan dia lebih tepat. Bacaan lebih jitu. So daripada pilihan kita ni, maka kita boleh pilih termometer yang paling tepatnya adalah termometer Q. Itu adalah contoh soalan menilai. Kita buat penilaian. Bahagian A. Bahagian B lagi. Contoh, dalam rajah 2.2 menunjukkan sebuah bilik kuliah.
Bilik kuliah ataupun lecture hall. Tak. Kalau pergi universiti nanti akan ada satu bilik kuliah tu, dewan kuliah tu berbentuk macam huruf V gitu. Dia buat dewan kuliah macam tu mesti ada sebab. Dengan kita belajar bab pantulan gelombang, bab pembelawan gelombang, dengan adanya benda-benda gitu, maka kita dia beri pilihan gini, kita kena buat yang paling tepat sekali. Okey. Dari segi dinding pula, dinding. Kalau dalam dewan kuliah yang dia tidak mahu gema, macam mana dia nak buat bentuk dinding dia? Adalah adakah dari papan kerah ataupun dari simen ataupun dia letak benda yang lembut-lembut seperti kapet ke, dia letak banyak langsir ke. Yang kedua, kedudukan mikrofon. Kita kena tahu kedudukan mikrofon. Kalau duduk depan speaker dia jadi macam mana, duduk belakang speaker dia jadi macam mana. Okey. Lagi jenis mikrofon, wireless ke atau dengan wayar, lagi molek. Lepas tu kedudukan pembesar suara. Kedudukan pembesar suara ni, molek duduk atas ke, molek duduk bawah. So kita biasanya soalan gini tolong jawab dalam bentuk jadual. Buat jadual gini. Dan bawah sekali ni pilih reka bentuk yang paling sesuai ialah yang mana. Okey, yang pertama dulu dari segi bahan untuk dinding dulu. Kita nak buat satu dewan supaya lecturer ni bila dia mengajar dia tak mengganggu orang lain di sebelah dia. Jadi dia kena buat reka bentuk tu supaya sound dia tu lebih kemas, lebih tak berlaku gema, tak berlakunya bunyi bising. Jadi nak buat benda-benda gitu kita kena ambil kira dari segi bahan untuk dinding dia. Okey. Kalau pergi panggung lah, kat panggung wayang tu sebelah tu movie Transformer contohnya. Bunyi kuat yang tegung kalau kita masuk dalam panggung tu. Tapi kalau kita tubik daripada panggung tu, macam tak berlaku apa-apa, tak bunyi apa-apa pun. Sebab apa? Sebab dalam panggung tu dia dah buat satu sistem yang boleh menyerap bunyi. Boleh menyerap bunyi. Okey? So bahan untuk dinding biasanya mesti dia buat daripada papan lembut. Papan lembut ataupun dia letak langsir ataupun dia letak kapet. Dia buat daripada bahan-bahan lembut tu. Apa tujuan dia? Adalah untuk menyerap bunyi, nak mengelakkan daripada gema berlaku. Masuk dalam gua kan kosong tak? Gua kosong, tak ada apa-apa pun. Ada batu-batu je. Cakap hello. Tu bunyi gema. Jadi tak sesuai lah. So kita letak dengan papan lembut. Dari segi yang kedua pula, kedudukan mikrofon. Sini depan saya ni mikrofon, belakang saya ni ada speaker. Apa akan jadi? Gini, ni mikrofon, ni speaker. Mikrofon dengan speaker. Awak cakap, bunyi masuk, keluar. Masuk balik, keluar balik. Masuk balik, keluar. Masuk, keluar. So dia akan jadi gini. Apa akan jadi pada bunyi tu? Dia akan menghasilkan bunyi bising. Bunyi. Jadi, kedudukan mikrofon mesti di belakang pembesar suara. Mesti di belakang pembesar suara. Apa tujuan dia? Adalah untuk mengelakkan bunyi gema, bunyi bising, bunyi yang bertindih, bunyi herotan. Bunyi bising itu herotan lah. Boleh? Faham tak? Boleh. Boleh Boleh. Bagus. Tak nak pergi lah. Sikit lagi dah. Ada satu
satu konstruk ni. Okey. Yang ketiga, okey. So awak akan dapat sini markah 1, markah 2, markah 3, markah 4. So lagi jenis mikrofon pula. Biasanya mikrofon ni biasa kita guna mikrofon jenis tanpa wayar. Sebab apa tanpa wayar? Memudahkan pergerakan. Boleh pergi depan, boleh pergi belakang, boleh tanya, boleh tu. Kalau ada wayar tak boleh nak gerak pergi mari. Okay, next adalah kedudukan pembesar suara. Biasanya kedudukan pembesar suara ni kalau di sekolah pun mesti dia letak di tempat yang tinggi dah. Di tempat yang tinggi. Apa tujuan letak tempat yang tinggi? Supaya mengurangkan rintangan ataupun halangan. Tak ada lagi orang letak speaker duduk kaki. Tak ada. Orang mesti letak di tempat yang tinggi. Supaya dia tidak dihalang oleh apa-apa. Kita dengar dengan jelas. So dapat markah yang ke-5, markah ke-6, markah ke-7, markah ke-8. Dah 2 markah lagi mana? Ni. Apakah reka bentuk yang sesuai? Reka bentuk yang paling sesuai ialah kita tulis Q. Sebab so dapatlah markah yang ke-9 dan markah yang ke-10 ni kita tulis balik ciri-ciri dia tu. So lengkaplah 10 markah kita akan dapat untuk soalan buat ni. Jadi kalau ada peperiksaan nanti tolong tuliskan dalam bentuk jadual macam ni pada kertas kajang. Okey, yang terakhirnya adalah KF05 iaitu mencipta. Soalan mencipta ataupun soalan pengubah suaian daripada satu benda pada benda. Katakanlah awak ada handphone tak? Handphone tu memudahkan kerja dah tak? Tapi awak bina satu lagi apps yang boleh memudahkan lagi. Contohnya awak pandai buat apps dalam apps telefon untuk kehadiran kelas PDPR. Contoh awak pandai, awak pun buat. Tu dah awak dah mencapai satu tahap mencipta. Sepatutnya awak dah dapat band 6 lah tu. Sebab tu hari tu saya letak satu pertandingan mencipta apps dalam telefon. Tak kira lah apps apa pun dan dia boleh buat. So kalau awak masuk ke tandingan tu dah tentu-tentu awak akan dapat band 6 untuk fizik. Boleh mencipta sesuatu. Mencipta ni tak semestinya kita cipta benda baru. Kita upgrade benda yang dah ada pun dikira mencipta dah. Dah. Awak tengok telefon lah. Dulu dah ada telefon. Tapi dari semasa ke semasa telefon tu di-upgrade. Dah. Sehinggalah pada masa sekarang ni menggunakan teknologi 5G lah. Dulu kita ada 3G pun, laju gila telefon tu. Dia sekarang ni 5G dah. Kejap. Ada isi pula ni. Okey, bagi mengelakkan kerosakan serupa soalan dia ini. Dia ada satu menunjukkan sebuah kampung berhampiran pantai yang berteluk dan bertanjung. Semasa musim tengkujuh, saiz ombak adalah besar. Ombak besar telah menyebabkan hakisan pantai, keruntuhan jeti dan kerosakan bot nelayan tempatan. Okey. Rosak ni. Bot parking tepi patah pun habis rosak. Jadi bagi mengelakkan kerosakan yang serupa berulang, para penduduk bercadang untuk membina benteng. Okey? Benteng di tengah laut tu. Kalau boleh tengok di Kuala Terengganu ada, di Marang ada kan. Dan memindahkan jeti ke tempat baru. Okey. Dia ada kawasan teluk dan tanjung tak? Kat mana kawasan yang sesuai? Berikan cadangan mengatasi masalah penduduk dengan menggunakan aspek berikut dan jelaskan sebabnya. Kita pilih tu mesti kita ada sebab tak? Yang pertama, kalau nak bina benteng katakanlah ni pantai, dia ada tanjung sini.
dia ada, sini pun tanjung, sini ada teluk. Biasanya kita penduduk ramai duduk dekat teluk. Teluk di sini. Sebab apa? Sebab di kawasan tanjung ni dia lebih bahaya. Dia lebih bahaya. Ombak dia menumpu. Bila ombak menumpu, tenaga yang dibawa ombak tu tinggi, boleh menyebabkan kerosakan. Jadi dia duduk di teluk tu air lebih tenang. Biasanya dia akan buat benteng sini. Antara tanjung ke tanjung ni dia buat benteng. Buat benteng gitu. Lepas tu ada lubang lah satu. Supaya boat dapat masuk ni. Dapat masuk keluar ni. So dia boleh parking boat sini. Dia parking boat. Okay. Yang pertama, struktur benteng tu dulu. Macam mana struktur dia? Adakah licin? Macam dinding rumah kita ni licin je. Adakah permukaan yang tidak rata ataupun kasar? Yang mana agak-agak? Licin ke, tidak rata ke, kasar ke, berbatu ke? Macam mana? Berbatu. Sebenarnya struktur benteng yang kita biasa tengok kalau dekat pantai tu berbatu ataupun jenis yang tidak rata. Tapi sebab apa dia buat berbatu-batu gitu? Mesti ada sebab lah. Apa dia tak simen, lepas tu pelah comel. Baru comel, tapi mesti ada tapi pula. Sebab apa berbatu? Sebab berbatu ni dia boleh memecahkan ombak. Ombak yang mari daripada tengah laut tu dia menghempas ke batu. Batu pula tidak rata, maka hempasan dia tu telah memecahkan dia. Disebabkan batu tidak rata. Bukan setakat memecahkan ombak saja. Kalau kita pergi hatuk kepala kita pada enteng tu dengan kepala-kepala kita sekali pecah lah. Tak rata. Berkerutu lah. Tujuan dia adalah untuk memecahkan ombak. Bila ombak pecah tu, tenaga yang dibawa tu akan tersebar. Lepas tu ada pintu masuk lah. Ada pintu masuk. Pintu masuk tu nak besar ke kecil? Kena saiz dia kecil. Sebab apa? Sebab kita dah belajar saiz kecil akan menyebabkan pembelauan lagi ketara. Sebaran tu ketara. So, bila sebaran ketara menyebabkan air lebih tenang. Bila air lebih tenang, amplitude dia rendah. Gitu. Nampak? 5MB2 pula. 4MB2 belajar lagi bab gelombang. Belajar lagi gelombang. Baru masuk. Baru masuk lah. Tengah belajar. Bagus. Lebih kurang lah tu. Okey, lokasi baru. Kita nak buat kawasan perangkinan ke, kawasan jeti ke, lokasi dia kita kena letak dekat teluk. Okey? Teluk. Sebab apa duduk teluk? Sebab air gelombang air lebih tenang di teluk berbanding di tanjung. So gelombang tu lebih mencapah. Gitu lah. Okey, itu bahagian A. Bahagian A kita jawab terus dekat soalan tu. Bahagian B pula dia tanya gini. Ni contoh soalan. Rajah 2 menunjukkan seorang pemain tenis melakukan hantaran servis kepada lawan dia. Awak tengok tenis tak? Masa dia nak servis tu dia lambung bola. Dia lambung. Sebab apa dia lambung? Mesti ada sebab. Okay? Apa dia tak bermula dengan daripada bawah? Dia boleh main daripada bawah lah. Tapi sebab apa dia lambung? Okay? Katakanlah awak ni seorang player yang baru knock out. Jadi dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai, terangkan penggunaan peralatan dan teknik sesuai bagi membantu pemain melakukan hantaran servis bola berhalaju tinggi. Dalam soalan ni ada dah berhalaju tinggi. Jadi awak tak boleh jawab lah sebab nak menghasilkan bola berhalaju tinggi. Tak boleh lah. Sebab dah ada dalam soalan. Cari jawapan lain. Jawapan anda
Oh, jawapan Ananda. Jawapan anda mestilah meliputi yang pertama, ciri-ciri raket. Ciri-ciri maksudnya lebih daripada satu lah ciri. Tali raket, kedudukan raket, teknik memukul. So sini markah dia adalah 10. 1 poin, 1 alasan. So kalau 10 maksudnya awak kena ada 5 poin. Poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Alasan, 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 alasan. Nah, baru cukup 10 markah. Tapi dia beri ni kalau tengok ni, yang pertama ciri raket 1. Yang kedua tali 2. Yang ketiga kedudukan raket. Yang keempat teknik memukul bola. Kita nak 5, dia beri ada 4 ni. Kat mana lagi satu? Ni dia kata ciri-ciri raket ni. Jadi bukan satu sini. Dia ada 2 ataupun 3 ataupun 4. Bergantung kepada cara nak awak menjawab tu lah. Yang pentingnya kena ada 5 poin dan 5 alasan untuk mencukupkan 10 markah. Kadang ada setengah murid dia tengok 1, 2, 3, 4. Dia pun beri 4 tu je. Dia tak kembangkan idea dia. Sebab ciri-ciri raket disebut lah. Raket ada banyak. Bingkai raket, pemegang raket. Tu kita kena hurai tu. Okey. Yang pertama, soalan macam ni pun dinasihatkan untuk buat dalam bentuk jadual. Jadual macam ni. Tulis siap-siap ciri-ciri yang kita nak ubah suai dan sebab apa kita nak ubah suai. Okey. Kita nak mencipta sekarang ni. Okey. Yang pertama, jenis bahan dulu. Jenis bahan raket. Bingkai raket tu. Jenis bahan raket. Siapa yang tahu, yang pernah tengok raket badminton ke, raket tenis ke tak? Bahan apa yang diperbuat daripada nak buat raket? Ferrum. Karbon. Karbon, betul. Okey. Jadi nak buat raket ni sama ada awak sebut karbon, titanium, grafik, gentian kaca, aluminium, alloy. So pilih salah satu yang awak ingat. Nah, tapi macam mana kalau tak ingat? Kenapa saya tak ingat? Ingat lah. Karbon, perkataan karbon tu tak mari. Titanium tu tak mari dalam periksa. Ada juga pada masa tu mungkin hari sebelum periksa tu awak buat kesalahan apa jadi Allah sekak sini. Tak tubik. Jadi macam mana kita punya alternatif lain? Kita boleh sebut buat je bahan raket ni dia pun buat daripada bahan yang kuat. Boleh? Kalau sebut nama lagi bagus. Tapi kalau tak ingat nama, sebut je. Diperbuat daripada bahan yang kuat. Boleh? Ataupun diperbuat daripada bahan berketumpatan rendah. Raket kalau kita buat daripada besi yang berat tu, kan payah pula nak pukul bola lah. Jadi kita buat daripada bahan berketumpatan rendah yang ringan. Apa sebab dia? Dia ringan, tidak mudah patah, dia kuat. Tapi tak boleh lah kalau awak jawab jenis bahan raket, bahan kuat. Alasan dia sebab dia kuat. Tak boleh lah 2 kali kuat. Awak kena sebut lah tidak mudah patah ke, tidak mudah bertahan lama ke. So, daripada 3 ni awak boleh pilih. Buat daripada bahan kuat ke, buat daripada karbon ke, titanium, berketumpatan rendah ke. So selagi benda tu betul, awak akan dapat markah. Okey. Lepas tu kita fokus kepada pemegang dia pula. Pemegang raket ni biasa diperbuat daripada apa? Biasa buat daripada getah yang kenyal ataupun dibalut daripada bahan yang lembut. Atau lagi bahan lembut.
bahan lembut seperti kain ke balut ke kain. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah supaya cengkaman kita pegang tu lebih kuat ataupun tidak licin ataupun tidak mudah tergelonsor. Tak? So, sini awak akan dapat markah 1, markah 2, markah 3, markah 4. Markah 5 kita fokus pada tali raket pula. Tali raket kita boleh sebut dibuat daripada tali raket yang tegang, terik dia. Ataupun tali raket yang kenyal. Okay. Pilih salah satu. Ataupun kita sebut nama tali raket tu. Nama dia adalah tali nylon pun boleh. Okay. Dengan alasan daya impuls tinggi. Bila tegang tu pelanggaran dia singkat. Okay, maka menghasilkan daya impuls tinggi. Ataupun tali kenyal ataupun tali nylon ni dia kuat, tidak mudah putus pun boleh juga. So markah yang kelima, markah keenam. Markah ketujuh, kedudukan raket masa kita nak pukul bola tu berada pada kedudukan yang tinggi. Apa sebab dia? Supaya bila tinggi tu tenaga keupayaan graviti bertambah, boleh menghasilkan pecutan yang tinggi. Nah. So dapatlah markah ke-7, markah ke-8. Dan teknik pukulan kita adalah teknik ikut lajak. Dia pukul pam supaya dia boleh menghasilkan impuls yang tinggi. Perubahan momentum yang tinggi. Boleh menghasilkan momentum yang lebih tinggi. So kita dapat markah yang ke-9, markah ke-10. Okey. Boleh. Yang pentingnya kena ada 5 poin dan 5 alasan. Okey. Kadang-kadang dalam periksa dalam periksa SPM, markah ni dia boleh pergi sehingga markah ke 16, 17, 18. Okey. So dia boleh ambil, dia boleh pilih. So sini ni bahan kuat ni 1 markah, markah kedua. Mungkin berketempatan rendah ni markah ke-11. Lepas tu ringan markah yang ke-12. Markah 13, 14, 15, 16. So apa yang awak ada, apa yang boleh diubah suai, awak tulis je. Tak tertakluk kepada 5 poin dan 5 alasan. Tulis 10 poin, 10 alasan pun boleh, tak ada masalah. Okey? Boleh Boleh? Satu soalan lagi ni, soalan 3 ni, awak boleh buat dan kalau nak suruh saya check, awak boleh telegram saya. Nak tengok berapa markah awak boleh. Kadang-kadang kita nak uji diri kita tak? Kita nak uji berapa dapat markah. Saya nak suruh cikgu check lah. Awak buat dalam bentuk jadual gini, cadangan dengan sebab. Awak boleh send pada saya. Okay? Boleh send pada saya boleh tanda dan boleh check dalam masa yang sama. Kita boleh tahu berapa markah kita boleh dapat. Boleh uji diri sendiri. Tak ada masalah. Saya boleh tanda bila-bila masa sahaja. Okey, boleh? Boleh tak anak-anak? Boleh. So, setakat tu je lah kita punya konstruk yang ditanya dalam kertas 2. Kertas 1 lain pula Kertas 1 lain pula. Dia ada konstruk dia juga. Kertas 1. Tapi konstruk lebih kurang sama je lah. Cuma bentuk penyoalan dia tu lain lah sikit. Lain masa kita tengok kertas 1 pula. Dan kertas 3 kita buat eksperimen. Kita diberi tugasan untuk buat eksperimen on the spot. Kita dapat soalan tu, terus kita buat eksperimen pada masa tu dengan alatan-alatan yang ada dibekalkan di setiap meja. Eksperimen paling saya suka. Sebab apa? Dia hands on. Dia boleh uji kita punya kefahaman membaca arahan, boleh tak ikut arahan. Orang beri arahan gini, awak buat gini. Masalah lah.
nilai yang awak dapat pun mungkin berbeza jauh. Contohnya lah. Gitu. Ada soalan nak tanya sebelum kita stop? Sebelum kita stop, ada tak soalan nak tanya? Tak ada? Nampaknya faham belaka. Nampaknya faham belaka tak? Alhamdulillah kalau boleh faham dan boleh aplikasikan dalam peksa nanti. Okay. Teacher Yati ada tak? Ada tak nak cakap benda-benda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teacher, teacher ada benda nak sampaikan? Nazri boleh dengar tak suara saya? Cikgu Nazri Boleh, boleh dengar tak suara saya? Saya boleh dengar. Yang lain dia tak tahu. Saya nak cakap Cikgu Nazri, saya nak ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengambil masa dan ruang untuk memberi penerangan kepada anak-anak dekat tempat berkaitan dengan pengenalan fizik kertas 2. Betul kan? Betul. Okey, jadi teacher harap semua anak-anak dapat maklumat yang terperinci, sangat detail tadi. Teacher memang tak pernah belajar fizik pun, memang tak tahu pun fizik. Tapi bila dengar tadi Cikgu Nazri terang tu rasa macam berminat untuk belajar. Baru tahu daya tu apa tadi. Selama ni tak pernah tahu pun. Jadi bagi teacher, maklumat yang Cikgu Nazri bagi tu memang sangat jelas, terperinci, detail. Dan insya-Allah teacher percaya awak memang boleh aplikasikan segala tips yang diberi untuk menjawab fizik kertas 2. Jadi terima kasih sekali lagi Cikgu Nazri di atas usaha dan semangat ya menyampaikan penerangan tadi kepada anak-anak murid. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir. Okey, itu saja kot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita stop kelas kita, saya nak awak tulis nama dan kelas di bahagian chat ni untuk kita ambil kehadiran. Tapi saya tengok ada yang terleft tadi, mungkin data dia tak cukup. Nanti saya check balik lah. Tulis nama dan kelas. Okey. Kalau tak ada apa-apa, setakat itu saja untuk hari ini. Bolehlah buat preparation untuk solat Jumaat bagi yang lelaki tu. So, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Cikgu. Cikgu. Tulis nama dulu. Tulis nama dulu sebelum left. Okay. Sebelum left tulis nama dulu. Terima kasih. Sama-sama.